Hari ini kita nak belajar tentang locus. Okay, apa maksudnya locus? Locus ialah suatu set titik yang kedudukannya memenuhi syarat. Sebenarnya locus tu kan, kita cakap tentang pergerakan. Okay, pergerakan sesuatu titik atau garis. Okay, contohnya, kenapa jam itu bergerak, jarum jam itu kan bergerak secara bulatan. Okay? Sebab syaratnya dia ada satu titik di tengah-tengah itu. Okay? Satu titik di tengah-tengah itu. Jadi pergerakan dia akan membentuk satu bulatan. Maksudnya pergerakan dia. Dalam topik ini, okay, locus tu kita ada dua jenis. Satu tu titik. Satu lagi garisan. Okay, titik itu boleh dibahagi kepada satu titik dan dua titik. Garis pun sama. Satu garis lurus, dua garis. Satu garisan, dua garisan. Ini nota yang sangat penting. Okay? Pelajar kena menguasai keempat-empat asas ini bagi locus. Okay, apa maksudnya satu titik? Contohnya, saya ada titik A. Jadi, pergerakan locus saya akan sentiasa bulat. Jadi, kena ingat. Okay? Bulatan. Satu titik, pergerakan locus bulatan. Kalau dua titik, titik A dan titik B. Jadi titik A dan titik B. Okay. Pergerakan locusnya akan potong di tengah-tengah. Okay. Potong di tengah-tengah. Inilah locus. Okay. Inilah locus bagi kedua-dua titik. Yang tadi locus bagi satu titik itu bulatan. Ini pergerakan locusnya. Kalau bagi dua titik, okay, kita potong di tengah-tengah dengan syarat kiri kanan mesti sama. Jadi kita bangkit ini pembahagi dua sama serenjang. Okay? Serenjang maksudnya 90 darjah. Pembahagi dua sama serenjang. Jadi kena ingat, kalau dia ada dua titik, pembahagi dua sama serenjang, di mana okay, garis ini membentuk 90 darjah dengan keadaan kiri kanannya sama panjang. Inilah locus bagi dua titik. Okay, sekarang kita tengok garis. Garis pun ada satu garis, dua garis. Kita tengok satu garis. Satu garis. Jadi, AB juga. Jadi, kamu kena berhati-hati. AB dengan ni AB kan? Ini bukan garis. Ini dua titik. Soalan akan tanya, akan bagi tahu. Titik A dan titik B. Maksudnya dia adalah dua garis. Manakala ni garis AB. Jadi garis AB maksudnya dia satu garis saja. Okay, apabila kita pergerakan locus dia, kita akan dapat atas satu garis, bawah satu garis. Dengan keadaan sini sama panjang. Contohnya sini 2 unit. Maksudnya bawah pun 2 unit. Okay? Satu garis. Dia akan bentuk atas bawah. Okay? Kadang-kala garis itu secara menegak. Yang ni mendatar. A, B. Jadi, sama je. Pergerakannya akan jadi kiri
dan kanan. Dengan keadaan jaraknya antara garis AB ni, contohnya sini 2 unit, maka kanan pun 2 unit. Kita panggil ini garisan selari. Okay? Garisan selari. Okay. Sekiranya dua garisan, contohnya ni. A, O, B. Jadi dia ada dua garis. Garis AO dan garis OB. Baca soalan. Garis AO, garis OB. Jadi ada dua garis. Okay, dua garis. Dua garis lokusnya tengah-tengah. Kita potong tengah-tengah. Kita panggil pembahagian. Okay, pembahagian pembahagi dua sama sudut. Apa beza dengan ni? Ini pembahagian dua sama serenjang. Maksudnya 90. Tapi ini hanya sudutnya bahagi dua. Contohnya sudut ini 80. Maka sini 40, sini 40. Bahagi dua sudut. Okay? Pembahagian dua sama sudut. Dua garis. Okay? Dua garis. Jadi ini adalah asas bagi lokus. 4 asas yang penting bagi lokus. Okay? Jadi, ni bentuknya. Kita ulang kaji semula. Sekiranya bagi satu titik, maka bulatan. Bagi dua titik jadi pecah separuh. Tapi 90 darjah. Kita panggil pembahagi dua sama serenjang. Kena ingat ni. Sekiranya dia bagi satu garis, jadi kita atas bawah atau kiri kanan. Kita panggil pattern dia, bergerakan dia, garisan selari. Okay, sekiranya bagi dua garis, dua garis. Ni, dua garis. Jadi, dua garis kena pecah dua lah. Kita bahagi dua. Jadi, dia akan jadi pembahagi dua sama sudut. Okay? 4 asas ini mesti menguasai supaya kamu boleh jawab soalan lokus. Okay? Ini kitab-kitab lah bagi lokus. Jadi, gambar raja ni boleh membantu kamu ingat. Okay, satu titik. Okay, satu titik. Kita bayangkan satu titik. Mulut kita. Mulut kita satu titik. Okay, mulut kita satu titik. Jadi, mulut kita satu titik. Lepas tu, mulut di tengah-tengah kan. Jadi, muka kita. Okay, kita bayangkan muka kita. Okay, kalau satu titik, kita bayangkan muka kita. Mulut kita di tengah-tengah kan. Okay. Atau hidung lah. Hidung pun boleh. Hidung di tengah-tengah. Okay. Jadi, satu bulat. Kalau dua titik, mata kita. Okay. Mata kita. Okay. Mata kita jadi tengah-tengah tu, patang hidung kita. Okay. Patang hidung kita. Tadi ni guna mulut lah. Lagi senang. Kalau mulut, lukis bulat. Dua mata, lukis patang hidung. Jadi dua titik, pembahagian dua sama serenjang. Satu titik, bulatan. Okay, lepas tu satu garis, okay, badan kita. Okay, satu garis. Jadi dia akan selari. Kiri satu, kanan satu. Tangan. Kita lukis tangan. Okay. Kalau dua garis. Dua garis. Maksudnya kaki kita. Kaki kita. Okay, kaki kita. Lepas tu, kamu bayangkan kaki kita.
laki tu kencing. Okey. Jadi, begitulah gambar raja ini boleh membantu kamu. Okey, ingat pergerakan bagi locus. 1 titik bulatan. 2 titik mata, batang hidung. Pembahagian 2 sama serenjang. 1 garis badan kita. Kiri, kanan, tangan. Jadi, selari. 2 garis, okey, 2 garis kaki kita. Lepas tu, nampaklah kencing. Boleh? Tak susah, jadi kamu mesti boleh buat soalan macam ni. Soalan locus. Okey. Sekarang kamu sudah menguasai 4 itu. Ada 3 kes istimewa. Special case. Okey. Kes istimewa yang pertama, soalan akan bagi ni. Bentuk macam ni. Macam mana nak jawab bentuk macam ni? Dia bagi satu persamaan. AX sama dengan BX. Okay? AX sama dengan BX. Okay. Caranya senang je. Ini gambar dia bagi. Okay? AX sama dengan BX. Mula-mula kita potong yang sama. Huruf yang sama. X kan? X itu sama kan? Okay, kita potong. Okay. Lepas tu kita tengok. Ada titik A kan dengan titik B kan? Okey, tengok gambar soalan tu. Okey, gambar dia diberi. Ada A tak? Ya, ada. Okey, ada A. Okey, ada A. Potong X, ada A kan? Ada. Ada B tak? Ada. Jadi, ada 2 titik. Ada 2 titik. 2 titik, apa pergerakan locus bagi 2 titik? Titik A, titik B. Jadi, 2 titik kita kena pecah 2. Pembahagi 2 sama serenjang. Jadi, A di sini, B di sini. Ada 4 kotak. Jadi, tengah-tengah. Kiri 2 kotak, kanan 2 kotak. Tengah-tengah. Lepas tu, dia akan jadi 90 darjah. Ini case special case bagi yang pertama. Melibatkan persamaan macam ni. Jadi, gariskan ni. Ini adalah locus bagi X. Locus X maksudnya yang kita potong itu. Yang kita potong itu. Locus X. Case istimewa yang kedua sama je. Ni sama je. Caranya, nampak ada A dengan A, huruf yang sama kita potong. Kita potong. Tinggal apa? B. Ada B tak? Ya, ada. Ada X tak? Cari-cari mana ada X. Tak ada. Maksudnya, gambar ini hanya ada satu titik yang kena. Yang kita dapat cari. Satu titik. Kalau satu titik, caranya macam mana kalau satu titik? Satu titik maksudnya kita kena lukis bulatan. Kita kena lukis bulatan. Jadi, cara nak lukis macam mana? Cara nak lukis, kompas itu kena letak di A yang kita potong itu. Kompas itu. Kompas itu. Maksudnya jarum yang tajam itu kita kena letak di A. Sebab tadi A itu kita sudah potong. Jadi jarum itu kita cucuk di sini. Cucuk di sini. Lepas tu, pensel itu kita kena letak di B sebab titik B yang tertinggal. Titik B yang tertinggal. Kompas jarum itu, jarum bagi jangka lukis tu kita letak di A. Cucuk di A. Lepas tu, pensel itu kita tarik pensel kita. Tarik pensel itu di B. Lepas tu, kita lukis lengkuk itu. Lukislah macam ni. Lukis lengkuk itu. Boleh. Itu adalah locus bagi A. Itu adalah locus bagi A. Locus bagi X. Locus bagi X. Lepas tu ada orang cakap, cikgu bukan bulatan ke? Sebenarnya locus tu berbentuk bulat. Tapi sebab luangan jawapan ni, dia hanya
lengkuk saja. Jadi kita lukis lengkuk cukup. Setakat lengkuk cukup. Tak perlu lukis satu bulatan. Sebab bulatan tu di luar bahagiannya. Luar daripada ruangan jawapan. Jadi kita tak perlu lukis. Sebenarnya locus tu pergerakannya bulatan. Tapi kita sampai sini je cukup. Dalam ruangan jawapan itu cukup. Jadi ini adalah kes istimewa bagi yang satu titik. Okey. Yang ketiga, kes istimewa bagi yang ketiga, garis AC dan garis BD. Garis kan? Garis AC, garis BD. Garis AC, garis BD. Cikgu cakap dah. Garis itu, garis AC di mana? AC sini. Garis BD, BD sini. Okay? Sebelum itu, cikgu sudah cakap kan, kalau dua garis kita pecah dua kan, pembahagian dua sama sudut kan. Tapi soalan ni kes istimewa. Kamu nampak tak? Garis AC di sini. Garis BD di sini. BD di sini. Maksudnya, soalan ni sudah bagi tangan kiri dan tangan kanan. Jadi kita kena lukis padan. Padan dia. Jadi ini adalah kes istimewa. Jenis yang ketiga. Okay? Ingat, sekiranya dua garis itu dia tak bersilang, dia tak bertemu di satu titik, itu adalah kes istimewa. Okay? Itu adalah kes istimewa. Maka, AC, BD, kita nampak dua tangan. Sudah bagi tangan, jadi kita lukis padan sahaja. Jadi ini adalah locusnya. Okay? Kes istimewa yang ketiga. Okay? Sama dengan ni, garis AB kan? AB di sini. Okay? CD di bawah. Jadi, AB, CD. Tangan sudah diberi. Jadi, kita lukis badan dia. 4 kotak, jadi kita pilihlah dua-dua tengah-tengah tu. Ini adalah kes istimewa bagi garisan. Okay? Bagi garisan. Kes istimewa bagi garisan. Jadi, locus itu ada 7 soalan. Kalau kamu menguasai 7 soalan ni, 4 yang asas dan 3 kes istimewa. Okay? 3 kes istimewa itu. Pasti kamu akan dapat markah penuh. Okey, kita tengok soalan. Macam mana nak jawab soalan? Okey, dia akan bagi. Dia akan bagi tahu atas tu. Bla 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 itu. Okey, biasanya tak baca. Cikgu terus bagi soalan. Okey. X ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan sentiasa sama dari apa? Okey. Jadi, langkah pertama, kita bulatkan perkataan dari. Dari. Bulatkan perkataan dari. Lepas tu, kita baca yang belakang. Garis AF, garis FE. Ni adalah satu hexagon. A, B, C, D, E, F. Okay? A, B, C, D, E, F. Okay. A, B, C, D, E, F. Okay. Lepas tu dia cakap, bulatkan dari. Okay. Kita mesti bulatkan dari. Okay. Lepas tu, kita kena pasti. Garis AF. Garis FE. Jadi, di sini, ada berapa garis? Garis AF, garis FE. Maka ada 2 garis. Okay? Maka ada 2 garis. Jadi, 2 garisan. Okay, kita bagi kena pasti. AF di mana? AF sini. Okay? Lepas tu FE di mana? FE di sini. FE di sini. Nampak tak? 2 garis itu bertemu di F. Jadi, pergerakan locus bagi 2 garis. 2 garis cikgu cakap dah. Pembahagian 2 sama sudut. Okay? Sudutnya pecah. Sudut yang sama. Maka jawapan saya F ke C. F ke C. Jadi kamu kena garis F ke C. Faham tak? Guna pembaris. Okay? F ke C. Ini adalah locus bagi
X. Okay, kita garis. Ini adalah locus X. Okay, locus X. Tapi, baca soalan dengan teliti. Dengan menggunakan huruf, nyatakan locus X. Okay, dia nak kamu menggunakan huruf. Soalan nak gunakan huruf, bukan lukis. Siapa lukis tak dapat markah. Maka kita kena tulis jawapannya FC atau tulis garis FC. Itu sahaja. Jangan lukis sebab soalannya nak suruh kamu lukis. Soalan nak guna kamu guna huruf. Jadi jangan lukis. Boleh? Itu adalah soalan A. Soalan bagi A. Okey, dia ada 3 jenis soalan. Satu soalan tu dia akan suruh guna huruf. Satu tu dia akan suruh guna lukis. Satu soalan lagi, jarang-jarang dia akan suruh huraikan. Kalau huraikan kamu kena bagi tahu. Garis selari ke, bulatan ke, pembahagi dua sama serenjang atau pembahagi dua sama sudut. Itu maksudnya huraikan. Okey? Kalau cikgu suruh kamu huraikan, jadi kamu kena tulis locus bagi X ialah garis FC. Okey? Garis FC dengan pembahagian dua sama sudut bagi AF dan FE. Kamu kena tulis macam itulah. Okey? Locus X ialah pembahagian dua sama sudut antara AF dan FE, iaitu garis FC. Macam tu. Okey, itu soalan yang jarang sikit. Jadi mesti tahu guna huruf, jadi kita guna huruf, jangan lukis. Okey, yang kedua baru suruh lukis. Ini soalan yang tadi cikgu ajar kan? Okey. Mula-mula dia bagi tahu YB sama dengan BD. Okey, teknik yang pertama potong B. Okey, potong B. Lepas tu ada Y tak? Tak ada Y. Ada D tak? Ada D. Maksudnya satu titik. Okey, satu titik. Satu titik jadi kita kena lukis bulat. Okey, keluarkan jangka lukis kamu. Okey, pastikan kedudukan jarum dengan pensel itu sekata lah. Maksudnya selari lah. Bukan satu tinggi, satu atas, satu bawah tu. Okey. Jadi, kita kena lukis lah. Lukis bulat. Macam mana lukis bulat? Cikgu cakap, jarum letak di B. Jadi, cucuk jarum di sini. Okey, lepas tu, pensel itu tarik ke D sebab dia hanya ada D. Tarik ke sini. Okey. Lepas tu, kita lukis lengkuknya. Kita lukis lengkuknya. Boleh? Inilah jawapannya. Letak di B, lepas tu D. Maka kamu lukis lengkuk. Sepatutnya dia bulat tapi ruangan jawapan ini cukup dah. Ruangan jawapan ini cukup dah. Jadi, garis ini kamu kena label lah. Itu adalah locus Y. Okay? Itu adalah locus Y. Sebab soalan sudah bagi tahu. Sini. Locus Y. Maka, ni. Yang tadi tu. Kamu kena tulislah locus Y. Locus Y. Ni. Ini kamu kena label locus Y. Okay, caranya jarum di B, pensel di D. Lepas tu lukis. Okey, soalan seterusnya. Okey. Nampak macam ni? Locus Z. Okey. Bulatkan dari lah. Dari. Dari apa? Dari ED. ED. ED di mana? ED di sini. Okay. ED itu maksudnya satu garis. Kalau satu garis maksudnya kita kena lukis atas bawah lah. Atas satu, bawah satu. Dia ada bagi jarak 2 unit. 2 unit. Sebenarnya sini ada kotak. Tapi tak clear. Ada kotak. Jadi 2 unit. ED kan? E di sini kan? Satu garis je. Satu garis maksudnya pergerakan locusnya akan bergerak atas 2 unit ke bawah 2 unit. Maka, inilah jawapan kita. Ini. ED di sini kan, satu garis. Jadi, kira 2 kotak. Buat
buat garis. Garisan selari. Sebenarnya bawah sini pun kena, tapi dia lari daripada ruangan jawapan. Jadi kita tak perlu. Sebenarnya ED atas 2, bawah 2. Tapi sebab dia bukan dalam ruangan jawapan, jadi kita tak lukis. Jadi label lah locus Z. Okay? Soalan last kali dia akan suruh kamu cari persilangan Y dan Z. Okey, ini adalah Y, ini adalah Z. Dia langgar di mana? Langgar di sini. Jadi kita bulatkan. Okey, kita bulatkan. Jadi kita akan dapatlah persilangan ini. Jadi ini soalan soalan bagi locus. Tak susah sangat. Okey? Cikgu tunjuk satu lagi soalan. Okey, kita buat sama-sama. Atas itu biasanya tak baca. Okey, dia terus suruh lukis. Jadi soalan ni semua lukis. Okey, case special lah ni. Case istimewa lah. Okey. OX sama dengan OE. Jadi potong O, potong O. Ada X tak? Tak ada. Ada E tak? Ada. Ada E. Maka dia adalah satu titik. Satu titik. Satu titik maksudnya kita kena lukis bulat. Okey. Jarum letak di O. Jarum letak di O. Lepas tu, okey, pensel tarik ke E. Maksudnya, kalau kita lukis, kita akan dapat satu bulat macam ni. Kita akan dapat satu bulat. Mesti guna, jangan lukis bukan freehand. Maksudnya ini adalah locus X. Okay? Locus X. Selesai yang satu. Okay? Tengok soalan 2. Soalan 2 sama je persamaan. Case istimewa ni. Okay? Potong Y. Ada A tak? Ya, ada. Okay? Ada A tak? Ada C tak? Ada. A di sini. C di sini. Dua titik. Dua titik. Dua titik maksudnya kena pecah separuh lah. Pembahagian dua sama serenjang. Tengok. A di sini, C di sini. Dia ada satu garis macam ni. Macam mana kita boleh tapak dia 90 darjah berserenjang. Jadi, kena sinilah. Maksudnya, jawapan itu kena D ke B lah. Sini AC. Jadi, kita kena serenjang 90 darjah. Jadi, kena B. DB. Okay? Kita kena D ke B. Faham dah? Kita kena D ke B. Jadi kena lukis D ke B. Okay? D ke B. Okay? Lukislah. Ni D ke B. Guna pembaris. Jadi ini adalah locus Y. Locus Y. Okay? Maka soalan akan tanya persilangan bagi X dan Y. X pun kena, Y pun kena. Jadi, inilah jawapan. Sini satu, sini satu. Okay? Maka ada dua, okay, dua persilangan bagi locus X dengan Y. Okay? Jadi, kamu kena ingat. Pergerakan bagi locus. Okay? Kalau satu titik, bulatan. Kalau dua titik, pembahagian dua, pembahagian dua sama serenjang. Kalau satu garis, garis itu selari, atas satu, bawah satu. Kalau garis itu tegak, kita kiri kanan. Kalau dua garis, pembahagian dua sama sudut. Pecah dua saja. Okey? Jadi, sekian, terima kasih. Inilah semua konsep-konsep penting bagi topik locus.